من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير عليك يسير وتمم الخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah asal hari ini dengan kitab Misbahud Dujah Syarah Safinah An-Najah, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkur Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa sahaja yang bermanfaat bagi kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Jadikanlah perkara itu bermanfaat pada apa sahaja yang telah engkau ajarkan kepada kami. Wazidna ilma. Tambahkanlah kami dengan ilmu. Kita masuk muka surat 57 fasal 3. Yang ini pengertian La ilaha illallah. Kata pengarang faslun. Yang ini satu fasal, satu bab yang berikut. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Maksud dia, pengertian la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah tu maknanya apa? Tiada yang patut disembah sebenar-benarnya di alam wujud, di dalam alam wujud, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengarang mengatakan pentingnya, kali pengarang menegaskan tentang pentingnya bab ini, lalu dikhususkan cerita, dikhususkan bab yang membicarakan tentang kalimah tauhid. Sebahagian ahli tasawuf mengatakan apa? Syurga dan neraka itu dicipta atas dasar kalimah la ilaha illallah. Sesiapa yang berpegang, beriktikad, yang berpercaya, yang beriman dengan kalimah itu, seburuk apapun keadaannya, insya-Allah jalannya syurga, endingnya syurga, pengakhirannya syurga. Dan syurga hanya menerima orang yang ada kalimah la ilaha illallah. Sekalipun memiliki dosa yang lain, syurga masih boleh menerima dengan syarat la ilaha illallah. Manakala neraka pula mengambil, meminta, menjemput, mengheret
untuk dia dipenuhkan oleh orang-orang yang tidak ada kalimah la ilaha illallah. Kalaupun orang itu memiliki kalimah la ilaha illallah dan pada masa yang sama dia dimasukkan dalam neraka, namun dia tidak akan berkekalan selama-lamanya di situ. Kerana neraka itu hanya menerima mereka secara selama-lamanya mereka yang tidak memiliki kalimah la ilaha illallah. Jadi sangat penting. Kita boleh cerita sejuta jenis kebaikan, kita boleh contohkan sejuta jenis keburukan, tetapi semua kebaikan dan semua keburukan semuanya penentu kembalinya kepada kalimah ini. Afdalu zikri la ilaha illallah. Sabda Nabi, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik zikir yang aku sebutkan dan juga yang nabi-nabi sebelumku menyebutkan. Kalimahnya ialah la ilaha illallah. Jadi kita sebagai orang Islam, jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kamu. Kata sahabat Nabi, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Macam mana kami nak memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Biqauli, dengan cara membacakan la ilaha illallah. Jadi baharui iman la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Seafdal ucapan Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain la ilaha illallah. Syurga tu hanya menerima yang nak masuk kepada dia yang ada la ilaha illallah. Neraka tu hanya menjadi tempat kekal untuk orang yang tidak ada la ilaha illallah. Jadi bila kita dianugerahkan ni, seakan-akan harta itu semuanya tidak ada pentingnya. Kalau kita dikurniakan yang ini, seakan-akan apa saja kesenangan, kesihatan, kekuatan, kecantikan, kemewahan, kebanggaan, ketinggian kita itu, semuanya sudah tidak begitu penting. Yang penting nikmat besar dari Allah, la ilaha illallah. La tu maknanya tiada. Tiada yang macam mana? Okey, baik. Kita lihat nota kaki 40 di bawah. Kalimah la kan dalam bahasa Arab boleh diterjemahkan jangan, boleh diterjemahkan tidak, boleh diterjemahkan dengan makna tiada. Dekat sini makna dia tiada. Bukan jangan Tuhan kecuali Allah, bukan jangan. Tapi maknanya tiada. Tiada tu menafikan apa? Okey, tengok. Kalimah la di sini bermaksud nafiyah lil jins. Oh, ini cerita bahasa Arab. Ini cerita bahasa Arab. Iaitu menafikan semua aspek, semua jenis, semua sudut sifat ketuhanan yang tidak benar, yang batil, yang palsu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menafikan secara semuanya. Nafiyah lil jins. Nombor 41. Tengok dia punya nota kaki. Tiada yang patut disembah sebenar-benarnya di alam wujud melainkan Allah. Dikatakan begitu kerana banyak benda lain yang disembah di alam ini, dia bukanlah Tuhan yang sebenar. Termasuk jin, jin disembah. Termasuk binatang, binatang disembah. Ada yang sembah lembu, ada yang sembah binatang lain. Juga namanya patung-patung dan berhala. Jadi tidak ada yang patut disembah sebenar-benarnya. Bukan tidak ada yang disembah. Yang disembah banyak. Yang disembah selain dari Allah ada tak? Ada. Matahari disembah. Api disembah. Berhala disembah. Pokok disembah. Banyaklah benda yang disembah. Tetapi yang sebenar-benarnya patut disembah tak ada. Melainkan hanya Allah. Jadi kalau kita sebut tiada disembah melainkan Allah, tak tepat. Sebab kalau secara zahir tak tepat. Sebab banyak benda lain disembah. Banyak benda lain disembah. Tapi kalau kita kata tiada yang sebenar-benarnya layak dan patut disembah. Betul, tak ada. Melainkan hanya Allah. Betul, hanya Allah saja yang sebenar-benarnya dan layak dan patut disembah.
kerana hanya dia memiliki sifat kesempurnaan ketuhanan. Baik, sekarang kita tengok muka surat 58. Berikutnya. Okey, muka surat 58. Apa kata pengarang? Makna kalimah la ilaha illallah. Para ulama tauhid mengatakan bahawa makna la ilaha illallah maknanya apa? Allahu mustaghniyun an kulli ma siwah wa muftaqirun ilaihi kullu ma adah. Hanyalah Allah Tuhan yang maha kaya. Maha kaya maknanya apa? Tidak memerlukan apa-apa selain daripadanya. Tidak memerlukan. Tuhan maha kaya daripada setiap sesuatu yang lain daripadanya. Tengok dalam kurungan. Bermakna Allah tidak berhajat kepada selain daripadanya. Kalau saya sebut Allah maha kaya, kita kena ingat. Allah maha kaya maknanya apa? Allah tidak memerlukan apa-apa selain daripadanya. Allah tidak. Bukan Allah memiliki banyak. Kalau memiliki banyak tu betul. Tapi ada juga makhluk yang memiliki banyak. Walaupun tidak sebanyak yang dimiliki oleh Allah. Dan tidak sama. Okey, kita faham yang tu. Tapi kalau setakat memiliki banyak, untuk kita faham begitu, betul dari satu sudut, tapi belum capai makna Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya maknanya apa? Dia memiliki semuanya dan dia tidak memerlukan dan tidak berhajat kepada semuanya. Kita mungkin banyak kereta tapi perlu kereta. Kita mungkin banyak rumah tapi perlu rumah. Kita mungkin banyak tenaga tapi perlu oksigen. Kita mungkin banyak bergerak tapi perlu nyawa. Kita mungkin banyak berjasa tapi kita perlu kepada akal, perlu kepada kesihatan. Tapi Allah tidak memerlukan kesihatan, Allah tidak memerlukan akal, Allah tidak memerlukan tenaga, Allah tidak memerlukan oksigen, Allah tidak memerlukan nyawa, kerana Allah tidak memerlukan apa-apa. Nyawa milik Allah, oksigen milik Allah, tenaga milik Allah. Siapa cipta tenaga? Allah. Siapa cipta oksigen? Allah. Siapa cipta yang namanya idea? Allah. Siapa cipta kepandaian manusia? Allah. Siapa cipta akal? Allah. Dia memiliki semua, dia mencipta semua, dia tidak berhajat kepada apa-apa yang semua itu. Itu maknanya maha kaya. Baik, kemudian dan selain daripada dialah yang berkehendak, berhajat, memerlukan kepada dia. Selain daripada Allah lah yang memerlukan Allah. Saya memerlukan Allah, kalau tidak saya sesak nafas petang ni. Saya memerlukan Allah, kalau tidak saya tak boleh tegakkan badan saya petang ni. Saya memerlukan Allah sebab Allah yang cipta suara saya. Allah yang mencipta yang saya punya idea. Maka saya memerlukan kepada Allah yang memberi suara dan idea kepada saya. Barulah saya boleh seperti mana ada pada hari ini. Oh, saya memang semua selain dari Allah memerlukan Allah. Jadi itu makna la ilaha illallah. Masuk dalam hati. Allah tak memerlukan apa-apa. Semua yang lain daripada Allah semua memerlukan dia. Dia tiada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya dia. Setiap kali sebut la ilaha illallah, masukkan kefahaman tu dalam hati kita. Zub, 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 masuk lafaz. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebelum baca tu boleh saja doa. Sebahagian dulu orang soleh doa. Ya Allah, jadikan lidah aku ni basah mengingatimu dan jangan merasa penat dan bosan menyebut namamu. Sebab kadang-kadang ada orang dia sebut, dia datang rasa jemu, datang rasa bosan, datang rasa letih, datang rasa penat. Kita minta Allah gantikan. Namanya datang rasa indah, datang rasa lazat, datang rasa nikmat, datang rasa lapang. Menyebut tu. Kita kena faham, kita dapat kelapangan, kenikmatan, kelazatan tu bukan sebab kehandalan kita tau. Itu semua kurniaan daripada siapa? Daripada Allah jua. Memang kita kena minta sungguh-sungguh. Minta dulu, kita sebut lagi, minta lagi, ya Allah, kenapa aku tak dapat kelazatan? Salah aku ya Allah, kerana aku kurang khusyuk. Kerana aku kurang memaham, kerana aku kurang penghayatan, kerana aku kurang yang namanya memberikan tumpuan. Berikanlah ya Allah. Sebut lagi, la ilaha illallah.
Kalimah ini, kata pengarang, adalah kalimah tauhid yang menunjukkan uluhiyah. Apa makna uluhiyah? Ketuhanan. Sifat ketuhanan bagi Allah. Uluhiyah mengandungi dua sifat ataupun dua keadaan. Yang pertama tadi, istighna an kulli ma siwah. Istighna tadi yang atas tu. Allah maha kaya daripada setiap sesuatu selain daripadanya, bermakna Allah tak berhajat kepada apa-apa selain daripada dia. Daripadanya. Satu. Yang kedua, maksud yang kedua ialah ketuhanan, semua benda, semua selain daripadanya memerlukan kepada dia. Datanglah kalimah nanti As-Samad. As-Samad maknanya dia yang bersifat As-Samad. As-Samad maknanya semua benda memerlukan kepada dia dan dia tidak memerlukan kepada selain daripadanya. As-Samad nama dia. Jadi puncak kepada kehambaan diri kita kepada Allah, itulah catatan dia. Sangat memerlukan kepada Allah. Di bawah setiap sifat dan keadaan ini nanti ada daripada sifat 20 yang lain. Kesimpulan ini terhasil setelah nanti mempelajari, memahami perbahasan tentang sifat wajib 20. Allah wujud, qidam, baqa' tu. Sifat mustahil, adam, hudus. Belajarlah itulah. Wujud lawan dia adam, qidam lawan dia hudus. Lepas tu baqa' lawannya fana. Lawan dia lah. Sifat harus bagi Allah. Sama ada secara ijmal, ringkas, ataupun belajar secara tafsil. Itu bukan tafshil. Kalau SH biasanya maksud dia sad. Kalau SY biasanya dimaksudkan shin. Tafsil. Perbahasan tentang kalimah tauhid ni agak panjang, kata pengarang. Kembalilah nanti kepada pengajian tauhid, pendekatan pembelajaran sifat 20 yang sangat terkenal, sangat berkah dan bermanfaat. Kalimah ini hendaklah difahami baik-baik. Maknanya pesanan ni melalui belajar kalimah la ilaha illallah ni, dengar baik-baik. Ambil baik-baik, ambil berat betul-betul. Nanti dalam apa? Kesempatan yang lain, datang kita cari peluang, cari jalan untuk mempelajari tentang sifat 20 itu. Kemudian sebelah muka surat 59. Imam Sanusi As-Sanusi menyebutkan dalam syarah kitabnya Ummul Barahin, wa qad nassal a'immatu ala annahu la budda min fahmi ma'nah wa illa lam yantafi' biha sahibuha fil inqadhi min al-khulud fin nar. Sesungguhnya imam-imam ahli-ahli tauhid telah mengatakan, yakni menyatakan, mengeluarkan kenyataan, statement bahawa tidak boleh tidak, maknanya mesti memahami kalimah la ilaha illallah. Kalau orang sebut tapi tak faham, tak mengerti, tidak memahami, tidak mendalami, jika tidak, ia tidak memberi apa-apa manfaat apapun kepadanya untuk hal selamat daripada kekal dalam api neraka. Macam mana dia nak selamat daripada kekal api neraka? Saya tak tahu Allah tempatkan saya di mana di akhirat. Tapi yang penting saya mohon agar tidak dimasukkan dalam api neraka. Kalaupun saya ni tidak diampunkan dosa-dosanya, ada dosa yang perlu dibalas oleh Allah, saya terima. Dan kalaupun na'udzubillah tercebur dalam neraka, saya nak selamat daripada kekal dari dalam api neraka. Satu-satunya jalan untuk tidak kekal dalam api neraka, betul-betul memahami kalimah la ilaha illallah. Itu satu-satunya jalan. Sebab tu kita sama-sama, bukan saya, kita sama-sama kena redha betul-betul, tawakal sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh, percaya betul-betul kepada Allah dalam urusan rezeki, dalam urusan ketentuan, redha sereda-redanya. Sebab benda tu semuanya nanti masuk dalam kalimah la ilaha illallah. Nak bawa ni, memang kita ada dosa yang lain, sekurang-kurangnya kita ada modal, ada bekalan paling ampuh dibawa dari dunia agar mudah-mudahan kita ni terselamat dari kekal di dalam neraka. Terselamat dari itu. Kalau diselamatkan langsung oleh Allah dari terkena sikit pun dari api neraka, Masya Allah, itu lagi untung.
Mungkin dapat syafaat, mungkin Allah naungi kita dengan keampunan, mungkin apa tak tahu. Tapi mudah-mudahan. Tapi sekurang-kurangnya bekalan ni mesti dibawa. Jadi kata Imam As-Sanusi kata apa? Imam-imam tauhid menyatakan tak boleh tidak, mesti memahami makna kalimah ini. Jika tidak, maka dia punya sebutan semata-mata tapi tak yakin, tak faham, tak mengerti, tidak mendalami, tidak menghayati, maka dia tidak dapat memberi manfaat kepada dia untuk selamatkan dia daripada kekal dalam api neraka. Oleh itu, barulah diberitahu nasihat. Oleh itu, pelajarilah ilmu tauhid sebaik-baiknya melalui manhaj yang benar. Jangan belajar tauhid saja. Belajar tauhid melalui manhaj yang benar, yang telah disusun oleh para imam ahlus sunnah wal jamaah yang ahli. Yang ahli maknanya yang berkeahlian, yang berkelayakan, yang berkepakaran dalam bidang mereka. Seperti ilmu tauhid yang disusun oleh dua imam agung. Nama imam ni kena ingat sampai bila-bila. Maybe next class ke apa ke saya akan tanya. Siapakah dua nama imam yang menyusun ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah? Dia menyusun, bukan mencipta. Ilmu akidah semuanya datang dari Rasulullah. Dia mendisiplinkan, bukan dia mereka-reka ilmu tauhid, bukan. Ilmu tauhid murni datang dari Allah, diwahyukan kepada Nabi, diajarkan kepada umat. Cuma apa yang Nabi ajarkan banyak. Ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tarjuid, ilmu adab, ilmu qiraat. Segala ilmu tu tertumpu pusatnya memang Rasulullah. Kerana dia adalah kekasih Allah, dia utusan Allah. Namun salah satu ilmu yang disampaikan oleh Nabi namanya ilmu akidah, ilmu tauhid. Jadi ulama yang berinisiatif mendisiplinkan, memetodologikan, menyusunkan, membukukan, menghujahkan, menghuraikan, mengupaskan dua imam besar ni. Macam dalam qiraat Quran mungkin ada Hafs an Asim, kalau dalam hadis mungkin ada Imam Bukhari, kalau dalam bidang dalam bidang tasawuf mungkin ada Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, kalau dalam bidang usul fiqh mungkin ada Imam Asy-Syafi'i, kalau dalam bidang dalam bidang qiraat nanti ada Warash. Tengoklah bidang masing-masing. Tapi dalam bidang akidah dua. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi serta para a'immah. A'immah tu ialah jamak ataupun plural kepada perkataan imam. Kalau satu orang dipanggil imam. Kalau dua orang imamani atau imamaini. Kalau ramai dipanggil a'immah. A'immah. Baik, imam kat sini bukan bermakna imam solat. Tak. Ulama dulu kalau disebut al-imam, maknanya ulama yang bertaraf tinggi. Lebih daripada qadi. Lebih daripada kita sebut ulama. Bukan maknanya ulama rendah, bukan. Tapi maknanya kemampuan dia, peranan dia, dia punya pengaruh dia, kesan pembelajaran dia. Jadi kalau seorang imam, dua orang imamani ataupun imamaini. Kalau ramai, a'immah. Jadi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari kan ada anak-anak murid yang jadi imam-imam juga. Imam-imam ni bukan imam solat maknanya. Tapi ulama-ulama. Imam Abu Mansur Al-Maturidi kan ada juga anak murid yang jadi imam-imam. Jadi ulama-ulama besar. Dari generasi ke generasi. Jadi generasi ke generasi itulah kita sebut para a'immah. Para ulama-ulama yang mengikut mazhab tersebut, maka dipanggil dengan nama Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Kalau Imam Syafi'i, dia Imam Syafi'i. Dia sampai ada anak murid, Imam Muzani, Imam Buaiti, turun bawah lagi, turun bawah lagi. Jadi semua ulama-ulama ni kita panggil ulama-ulama Syafi'iyah. Ulama-ulama yang ramai, yang mengikut cara penyusunan ilmu, disiplin, pengetahuan yang disusun oleh Imam Syafi'i. Macam itulah, tu cara bahasa saja. Don't worry.
Jangan pening-pening tentang tu. Yang penting sampai sini kita kena tahu apa? Kita kena tahu pentingnya kalimah la ilaha illallah dan kaitannya dengan penciptaan syurga dan neraka. Menurut ulama tasawuf, syurga diciptakan sebab dia kalimah la ilaha illallah. Siapa yang ada akan masuk ke sana. Yang masuk ke sana hanya yang ada kalimah itu je. Yang baik macam mana pun kalau tak ada itu jawapan dia tak masuk. Yang buruk macam mana tapi ada kalimah la ilaha illallah, insya-Allah akan masuk pada akhirnya. Jadi yang satu ni memang mahal dia punya nilai dia. Tu kena tahu dulu. Yang tu kena tahu dulu. Kemudian yang kita kena ingat apa? Bila sebut la ilaha illallah, Allah dia mencipta semuanya, dia tak memerlukan apa-apa selain daripada dia. Tetapi selain daripada dia, semuanya memerlukan kepada dia. Macam itulah. Itu mesti masuk. Dua perkara tu asas tu mesti masuk. Baik, kemudian datang yang namanya faedah di bawah. Apa cerita faedah? Para ulama mengatakan kalimah la ilaha illallah ada 12 huruf yang mana dengannya mewajibkan kepada kita 12 kefarduan. Ada 12 huruf. Cuba kira. La, 2. Cuba kira. Ada berapa semua sekali? Betul tak ada 12? La ada 2. Ilaha ada 3. Illa ada berapa tu? 2, 3. Lepas tu illa ada 4. Sebab dia ada sabdu kat situ kan? La ilaha 2, 3 dengan 4. 2, 3. Berapa tu? Illa. Alif, lam, alif. 2, 3, 2. 2, 3, 3. La 2. Ilaha 3. Illa 3. Alif, lam, lam, ha 4. 2, 3, 2, 4. Berapa Cukup? 2, 3, 3, 4. Cukup tak 12? Ya. 2, 3, 3, 4 2, 3, 3, 4. Bila tertulis tu, yang tertulis lah, bukan yang yang disebut. Yang disebut mungkin lebih kerana ada sabdu. Yang tertulis, huruf yang tertulis ada 12. Jadi ada ulama mengatakan mewajibkan kepada kita 12 kefarduan asas. 6 yang zahir, 6 yang batin. Ini dari segi hikmah saja, faedah saja. Bukan syariat, bukan aturan, bukan undang-undang, bukan. Faedah ni biasa. Ulama nampak kat sini menunjukkan ni. Macam tu. 6 kefarduan yang zahir. Yang pertama solat, zakat, puasa, haji, jihad. Solat, zakat, puasa, haji, jihad. Yang satu tu syahadah lah. Jadi 6. 6 kefarduan yang batin, tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah, maknanya tafwid. Yang ketiga sabar, yang keempat rida, yang kelima zuhud, yang keenam taubat. 6 ni memang kena ada selalu. Mesti selalu ada tawakal, mesti ada selalu tafwid. Tafwid maknanya kita ni memang sereda-redanya apa yang Allah tentukan kepada kita. Memang sereda-redanya. Tawakal, kita berserah kepada Allah pada apa sahaja yang berlaku kepada kita di masa akan datang. Tafwid, kita memang menerima apa saja. Sebab kita dah serahkan diri kita kepada Allah. Kita tahu hidup kita milik Allah. Kita tahu kita ni tak pandai kira bulu roma, hanya Allah yang tahu. Kita tahu kita tak pandai yang namanya menggerakkan darah. Kita tak pandai mengawal bilangan oksigen yang masuk. Kita tak pandai yang mengawal. Jadi akhirnya kita tahu bahawa hakikat semua benda pada diri kita memang kita serahkan urusannya kepada Allah. Ustaz, yang zahir saya kira ada 5 je, Ustaz, lagi satu. Lagi satu yang saya sebut tadi, syahadah. Dimasukkan pada perbahasan. Yes. Kemudian yang ketiga sabar. Yang keempat rida. Kemudian zuhud. Zuhud sangat penting. Jangan menyimpan dunia di dalam hati kita. Zuhud bukan mesti miskin. Sebab ada orang miskin yang sangat tidak zuhud. Tamak haloba. Cuma dia tak ada harta. Jadi tak nampak ketamakannya. Dia tak nampak. Jadi taubat, kita sebut, mengakui akan kesalahan diri, berhenti daripada dosa, menyesal dan berazam tidak akan melakukannya lagi.
Tawakal datang daripada perkataan wakil, menyerahkan segala urusan kita di masa akan datang itu kepada Allah. Manakala tafwid mengakui bahawa segala apa yang datangnya dari Allah semuanya kita terima. Setelah kita dah serahkan urusan kita kepada Allah, jadi kita mesti ada tafwid, iaitu apa? Ada orang gini, aku tawakal sajalah kepada Allah. Tapi bila datang perkara tu berlaku, terjadi tidak sesuai dengan keinginannya, tiba-tiba dia terasa tak puas hati dengan takdir Allah. Dia rasa geram, rasa marah. Sebelum berlaku hari itu kita tawakal. Menyerahkan segala urusan yang akan berlaku di masa akan datang kepada Allah. Tapi bila dah berlaku, bila dah terjadi tak seperti mana yang dia inginkan, rupanya hatinya tak sepenuhnya menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah. Jadi kita nak yang akan datang pun kita tawakal, yang ada pada saat ini, yang telah lalu, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan bukan makna tidak berbuat apa-apa. Serahkan dengan makna menerima segala apa bentuk keadaan dari Allah. Ada orang fikir gini, serah tu maknanya tak buat apa-apa. Maknanya gini, duduk malas, engkau nak makan apa besok? Aku serahlah kepada Allah. Itu bukan serah. Itu bukan serah. Itu malaslah. Itu malaslah. Serah lain. Serah maknanya apa? Serah bukan tidak berbuat apa-apa, bukan. Ada orang tidak berbuat apa-apa, dia berserah kepada Allah. Ada orang berbuat banyak usaha, tapi jiwanya tetap berserah kepada Allah. Serah kepada Allah dengan maksud kita bersedia menerima apa sahaja ketentuan Allah ke atas kita. Tapi kita tetap berbuat pelbagai inisiatif, usaha, tindakan dan juga kita sebut sebagai amalan. Tetap buat hanya apa yang terjadi kepada kita. Tentang amalan kita dan tentang kita, yang itu kita menerima apa sahaja yang Allah tentukan ke atas kita. Itu nama dia serah. Bukan serah maknanya tidak berbuat apa-apa. Perkataan serah tu dia jadi lain sikit. Kerana dia bahasa Melayu kan. Sebab bahasa Melayu serah ada makna tersendiri. Tapi lebih baik faham terus daripada perkataan bahasa Arab itu sendiri. Lebih selamat lah. Tapi tak apalah, kerana kadang dalam sebahagian ketika kita memang berhajat kepada terjemahan. Pindah sebelah, muka surat 60. 3 rukun taubat. Tadi kan dah ceritakan 6 perkara. Perkara yang ke-6 antara terpenting sebagai hamba Allah dalam menunaikan kalimah la ilaha illallah adalah taubat. Maka pengarang menekankan sikit tentang rukun taubat. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani di dalam kitabnya Kashifatus Saja, muka surat 29-30 menjelaskan bahawa taubat ini mempunyai 3 rukun. 3 benda ni asas dalam taubat. Adakah mesti solat sunat taubat? Namanya pun sunat. Jadi solat sunat taubat belum tentu dia bertaubat. Belum tentu, tapi bagus. Tapi belum tentu bertaubat. Nak taubat, ini 3 yang ini. Adakah seorang itu dia bertaubat, dia perlu beristighfar? Perlu, tapi istighfar belum tentu bertaubat. Kalau dia sebut, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah dan aku bertaubat kepadamu. Sebut, bagus. Buat, elok. Tapi adakah sudah bertaubat? Belum tentu lagi. Bukan menafikan dia bertaubat. Belum tentu lagi. Sebab penentu taubat dia mesti mematuhi 3 rukun ini. Apa 3 rukun ni? Yang pertama sekali, mesti meninggalkan dosa yang dilakukan. Dulu dia seksi, dia tinggalkan keseksiannya. Dulu dia cakap lancang, tinggalkan kelancangannya. Dulu dia mengkhianati orang, tinggalkan amalan mengkhianati orang itu. Dulu dia bersifat yang namanya sombong, tinggalkan kesombongannya. Jadi dia kena tinggalkan. Jadi kalau tak tinggalkan, hanya menyesal saja, tapi dia tak tinggalkan, masih buat,
Itu tak kira taubat. Belum taubat lah, belum taubat. Dan taubatnya memang belum ada namanya taubat. Belum ada. Taubat tu tidak ada lagi. Tentang dia menyesal lah. Tapi tidak bertaubat. Jadi mesti tinggalkan. Tinggalkan. Baik. Kata pengarang, tidak sah taubat seperti orang yang memungut cukai secara zalim sehinggalah dia mesti meninggalkan perbuatan tersebut. Maknanya kalau dia jenis melakukan perbuatan dosa, apa sahaja dia kena tinggalkan perbuatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas dia dah tinggalkan, dia mesti menyesali. Ada orang, dia tinggalkan dosa tapi dia tidak menyesali. Dia tak pernah menyesal. Dan kadang pula tersalah lagi, dia berbangga. Dulu dia tak tutup aurat, tapi bila kawan-kawan datang, dia berbangga dengan gambar lama dia yang seksi tu. Dia berbangga dengan zaman dia jahiliah dulu. Dia tak minum arak sekarang. Dia dah tinggalkan dah. Tapi dia berbangga dengan anak cucu dia bahawa dulu dia orang yang berani minum arak. Dulu dia tak semayang. Tapi dia tak menyesal yang dia sekarang dah semayang. Tapi dia tidak menyesali perbuatan tersebut. Tak menunjukkan rasa penyesalan. Orang kalau menyesal lain. Tindakan dia lain kalau orang menyesal. Tapi dia tak menyesal. Jadi kalau tidak menyesal, dia sekarang dah baik Ustaz. Dah baik. Okey. Tapi apakah dia sudah bertaubat? Belum tahu lagi. Sebab syarat yang kedua mesti menyesali. Dan menyesali perbuatan itu mesti semata-mata kerana Allah. Jadi sebahagian orang kadang-kadang yang terlibat dengan dunia seni, kalau kita ada kawan-kawan, kita ada kenalan yang duduk di Kuala Lumpur, ada kawan dengan mungkin dia tu public figure ataupun ikon tertentu, ataupun dia tu mungkin adalah seorang artis ke apa. Kalau kita ada kawan-kawan, ni just cakap je. Dan dia memang nak bertaubat kepada Allah. Dia dulu mungkin buat perkara yang tak berapa elok dan sekarang dia nak kembali, dia nak jadi yang lebih baik. Kita yang dah tahu, kita kena bantu dia dengan makna supaya dia dapat melakukan taubat dengan betul. Bantu dia. Jangan salahkan dia. Dia pun mungkin belum faham. Sebab ada yang dia tu, dia tinggalkan dosa dia yang lama, tapi dia tidak ada penyesalan pada perbuatan lama. Bila tak ada penyesalan, dia rasa macam seronok lagi hidup macam dulu. Syaitan datang lagi. Sebab dia tak ada penyesalan. Dia tak ada rasa menangis bila mengenangkan perbuatan lama dia yang buruk. Dia tidak difahamkan tentang perbuatan lama tu buruk. Dia tak memandang itu buruk. Dia cuma memandang yang sekarang lebih baik. Bila dia tidak memandang amalan dia yang dulu tu buruk, maka tiadalah penyesalan. Kerana dia tak kenal yang mana dosa, yang mana pahala, yang mana memasukkan ke neraka. Dia tak belajar tu. Dan dia tidak memahami tu. Jadi bila tak memahami, dia tak menyesali lah. Pada dia, yang penting pada dia sekarang sudah berhijrah lebih baik. Benda itu bukan tak boleh, bukan tak bagus, tapi tak memenuhi kriteria taubat, belum memenuhi. Tapi janganlah pula kita perlekehkan usaha dia. Usaha dia tu dah bagus sangat dah. Cuma kita lah yang bertanggungjawab kalau kita ada kenalan kawan tu bantu. Bantu dia, fahamkan dia. Sebenarnya engkau dah berubah ni bagus. Tapi ingat, perkara lama yang kita dah buat tu, yang kita pernah buat begini, jika ada buat, semuanya itu Allah tak suka. Dan semuanya itu wajib kita menyesal atas perkara itu. Wajib menyesal. Kalau kita tak ada penyesalan, kita belum dikira sebagai bertaubat sekalipun satu Malaysia cakap kita berhijrah. Satu Malaysia cakap kita telah berhijrah. Tak penting orang cakap. Yang penting menyesal sebab rukunnya. Jadi kata pengarang, tak sah taubat seseorang yang tidak menyesali perbuatannya. Atau dia menyesal tapi bukan kerana Allah. Dia menyesal sebab dulu dia kena tipu dengan orang. Jadi dia menyesal sebab dia buat perbuatan tak elok tu. Lepas tu partner dia tipu. Aku menyesal betul lah. Patutnya aku pilih jalan hidup yang lain. Oh, rupanya bukan menyesal kerana Allah benci perbuatan tu. Tapi kerana kena tipu dengan orang. Kerana tipu dengan orang, penyesalan yang macam tu tak diterima oleh Allah. Yang dituntut ialah menyesal
kerana aku berdosa kepada Allah. Orang tipu ke, orang bagi tawaran lebih baik ke, tak peduli. Yang penting benda tu Allah tak suka. Dan kita menyesal semata-mata kerana Allah. Itu yang penting. Seperti kata pengarang, menyesal kerana musibah yang menimpa. Yalah, ada orang dia nak buat jahat, tiba-tiba dia terjatuh, tiba-tiba dia kemalangan, lalu dia menyesal. Mungkin sebab orang khianat ke, orang apa ke, tak kisah. Tapi biar menyesal tu kerana Allah. Nombor 3. Kita kena memastikan ada keazaman diri tidak melakukan perkara yang sama selama-lamanya. Jadi tidak sah taubat seseorang yang dia tak bersungguh-sungguh memastikan diri dia untuk jangan melakukan perkara maksiat dan kesalahan yang sama. Dia kena pastikan. Tentang akan datang akhirnya terbuat balik atau tidak tu cerita lain. Tapi ketika bertaubat. Tapi Ustaz, lepas dulu dia dah taubat Ustaz. Tahun 2020. Tapi 2023 ni dia kembali semula. Tentang dia kembali, kita buka buku lain. Buku taubat untuk yang kembali ni, yang 2023. Tapi yang masa 2020, dia penuhi tak tiga-tiga ni? Dia penuhi. Dia menyesal tak masa tu? Dia memang betul-betul menyesal. Dia tinggalkan tak? Memang dia tinggalkan. Dia berhenti terus. Masa tu dia berazam tak? Masa tu dia memang cakap, dia berazam dengan lillahi ta'ala, dia memang tak akan kembali lagi. Okey. Tentang yang itu, serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima. Habis sekarang dia dah kembali Ustaz, 2023. Tentang yang sekarang, kita ajak dan kita sama-sama bertaubat dalam urusan yang cerita 2023. 2020 urusan Allah. Ustaz, kalau dia kembali, adakah bermakna Allah tak menyesal? Allah tidak menerima taubat dia masa 2020. Dia bukan cerita ukuran dia dulu buat ke dulu tak buat. Masa dia bertaubat, 3 ni ada tak? Ada. Kalau ada, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tapi kena penuhi yang 3 ni dulu. Tentang terima tak terima, dia memenuhi syarat untuk diterima. Tapi Allah terima atau tak terima, urusan Allah, bukan urusan kita. Ulama gariskan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Macam kita lah, syarat terima sembahyang, mesti cukup rukunnya, syarat sahnya, mesti betul bacaannya, gini. Setelah cukup, kita mencukupkan syarat untuk solat diterima dengan khusyuk apa semua. Tapi diterima atau tidak? Serah kepada Allah, tak tahu. Mungkin terima, mungkin tak terima. Kerana Allah yang berhak menerima atau tidak menerima amalan kita. Bukan kita. Bukan kita. Tapi cukup syarat untuk diterima, dah cukup. Macam itulah. Jadi kita pun sama. Kalau bertaubat, 3-3 ni kita kena laksanakan. Baik. 3 rukun taubat ini, jika tidak ada kaitan dengan sesama manusia. Manakala jika berkaitan dengan sesama dengan manusia, maka terdapat syarat yang keempat, iaitu kenalah kembalikan sesuatu yang telah diambil secara zalim. Curi ke, rampas ke, ugut ke, kena kembalikan. Atau kita kena minta keizinan daripada pemilik sebenar. Maknanya minta halal. Tak mampu nak pulangkan semula, kena minta halal. Dan hendaklah disebutkan perkara itu dengan terperinci. Tak boleh secara umum saja. Kena terperinci. Jangan datang masa raya, kita dah tercuri dia punya selipar 2 pasang minggu lepas. Masa tengah Ramadan, dia tak tahu. Tiba-tiba raya, kalau aku ada terambil apa-apa, minta maaf Yalah, aku maafkan. Dalam hati kata, selesai selipar 2 pasang. Kah. Banyak cantik awak. Tak boleh. Tu tidak cukup secara umum. Kena cerita. Awak ambil apa? Selipar. Selipar jenama apa? Masa bila awak ambil? Masa bila awak ambil? Awak ambil. Oh, yang masa balik tu awak terbongkok-bongkok lalu bawah meja tu. Oh, masa tu memang. Contohlah. Contoh. Ustaz memang kena detail macam tu ke Ustaz? Tak memudahkan diri. Bukan. Maknanya kena sebut secara jelas orang tu tahu apa yang diambil, apa yang terzalim. Jangan pula sampai ciri gitu kan. Jangan pula, masa yang awak balik pada pukul 9.17.86 saat. Ada pula saat 86. Bukan macam tu. Maknanya dia faham apa yang diambil, berapa banyak, bila. Kena terperinci. Kalau benda itu terzalimi. Kemudian,
Syekh Nawawi Al-Bantani kemudiannya menukilkan perkataan Imam Ghazali. Ni peringatan. Dan hendaklah engkau meminta kerelaan daripada musuhmu secepat mungkin. Sama ada dengan cara membayar atau meminta dia menghalalkannya. Ni cerita nak taubat ni, nak pulangkan hak ni. Dan hendaklah engkau bertaubat kepada Allah dalam perkara yang engkau takutkan akan menimbulkan fitnah ketika mana kita berusaha menyelesaikannya. Dengan memohon kepada Allah, semoga Allah meredakan diri dia kepada kamu. Dalam kita berurusan tu, mohon, ya Allah, permudahkanlah hati dia untuk maafkan aku. Permudahkanlah hati dia untuk menerima permohonan halalku. Ya Allah, permudahkanlah hatinya. Macam itulah. Sambil memohon kepada Allah. Sebab kita tak tahu kan. Mungkin dah pulang orang tu masih marah kat kita. Atau kecil hati dengan kita. Atau geram kat kita. Atau apa. Ataupun dia tak nak maafkan kita. Ataupun kita dah tak mampu tapi dia tak nak halalkan. Jadi kita akan berada dalam suasana yang agak apa kita sebut kesempitan lah dalam urusan kita. Jadi itu cerita tentang maafkan semua tu macam mana selesai tak perjalanan nak taubat tu? Kalau siapa tak maafkan, dia dah pulang belum? Tak pulang. Itulah kalau lah kita pula jenis yang tak mampu nak pulangkan. Pandai ambil tapi tak boleh nak pulangkan. Macam mana? Tak pulang, dia tak maafkan, minta dia supaya boleh tak halalkan. Dia tak nak halalkan, cadangkan kepada dia, boleh tak kita berikan gantian. Gantian pun dia tak nak, dia nak sebiji, dia suruh kita keluarkan, kembalikan yang telah menjadi najis itu, kembali menjadi pelam yang kita tak boleh buat pelam tersebut. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah lembutkan hati dia untuk dia itu meredakan kita. Kalau tidak pun kita beli pelam dengan harga yang sama, kita keluarkan jumlah wang yang sama dengan harga pelam tersebut, dia tak nak terima. Kita sedekahkan ke masjid, kita doakan hadiah pahalanya untuk si fulan dan kita doakan mudah-mudahan amalannya diterima oleh Allah dan dosa kita diampunkan oleh Allah kerana kita dah bersungguh-sungguh nak menyelesaikannya sebab kita takut, yang tadi Imam Ghazali kata, kita takut bendanya boleh menimbulkan satu fitnah yang lebih dahsyat, jadi kita mengambil jalan seperti itu. Ustaz, bisa izin bertanya? Kalau macam kalimah syahadah tu kan? Kalimah syahadah? Kalimah tauhid tu, kalau seorang tu meninggal tapi kalimah tu dalam diri dia hanya macam apa, lip service je, bukan macam keimanannya teguh, dia masih ke syurga juga ke akhirnya? Mudah-mudahan kalau Allah terima. Kalau macam Allah dia tak terima, pernah sembahyang ke apa ke? Kalau dia tak pernah sembahyang, dia tak pernah bayar zakat, dia ada duit tapi tak nak pergi umrah, dia puasa, monting-monting dan mungkin dia langsung tak puasa. Tapi kalau dia tu reda pada Allah, tawakal pada Allah, percaya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dia masih ada harapan. Cuma secara hukum dia itu nanti di akhirat akan dikenakan akibat, akan dikenakan hukuman keras oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka tetapi tidak kekal di dalamnya secara hukum. Tapi walaupun hukumnya demikian, masih ada harapan seandainya dia itu diampunkan oleh Allah, seandainya, tapi tak tahu, atau dia itu mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia dapat, kalau dia tak dapat, maka kembali keadaannya seperti mana hukum tadi, iaitu dia akan diceburkan masuk dalam api neraka untuk tempoh berapa lama yang hanya Allah ketahui berdasarkan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk neraka menyeksakannya. Dan kemudian sebagaimana Nabi sebutkan, yakhruju minan nar, akan keluar juga dari api neraka, man qala la ilaha illallah, orang-orang yang memiliki keyakinan, mengucapkan, menghayati, mengimani la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman.
dalam keadaan hatinya memiliki seberat zarah keimanan kepada Allah. Walaupun dia mungkin tipis, tak banyak, tapi yang penting jangan ada syirik kepada Allah saja. Jangan ada meyakini Tuhan selain Allah, ada kuasa yang menghidupkan, mematikan selain dari Allah, yang boleh memakbulkan doa selain dari Allah. Jangan ada mengiktikad begitu je. Okey, yang penting bersih syirik. Kena keimanan, keyakinan yang padu jugalah kan. Ya, jadi kalau kita dapat setiap kali kita menceritakan tentang kekurniaan Allah atau kita cerita tentang kebaikan Allah pada kita, itu sebenarnya yang kita ulang-ulang itu, dia menanamkan kita sedikit demi sedikit, perlahan-lahan agar hati kita tu semakin kuat kebergantungan kepada Allah. Dia tambah sikit-sikit. Sebab kita nak menuju ending, syukurnya kita diukur penting tu masa ending tu ada syukurnya juga. Sebab kalau diukur masa tengah-tengah, diukur secara amalan semua, dia akan diukur, ditimbang. Tapi ukuran terpenting kan masa kematian kan? Jadi adanya ukuran penting semasa kematian itu menjadikan kita ini bersikap positif tentang peluang yang diberi oleh Allah. Contoh, peluang taubat. Bayangkan kalau diukur semua sekali amalan kita sejak dulu, dosanya banyak. Tapi ada satu peluang di masa akan datang yang disuruh buat yang boleh keadaan yang sebelum itu akan menjadi berbeza. Iaitu apa? Namanya taubat. Maknanya kita ni, kalaulah kata tak ada taubat, kan susah kita. Contohlah, dalam syariat tidak ada namanya taubat. Apa yang dah terlepas, lantak engkau lah tanggung. Kau tinggal cuma tambah amalan kau ke depan saja, nasiblah. Kalau yang ke depan ni lebih berat, memang kau selamat. Kalau tak lebih berat, lebih ringan, memang kau kena juga. Yang dulu macam mana elak pun tetap kena. Kan susah kalau macam tu. Tapi punyalah kasih sayang Allah, dia syariatkan yang namanya taubat. Itu kan peluang tu. Sebab tu ulama' sangat bersyukur Allah beri peluang taubat. Dia tak tahu taubatnya diterima atau tidak. Tapi peluang dari Allah tu dia sangat gembira. Ya Allah, orang lain sukar memaafkan. Orang lain sukar menerima kebaikan-kebaikan aku. Orang lain sukar memaafkan kejahatan-kejahatan aku. Tetapi engkau setiap saat memberikan pintu taubat. Hanya aku yang lebih zalim kerana tidak menyahut peluang taubat itu kepadamu. Orang lain kita menagih, mudah-mudahan dia maafkan aku lah. Aku dah buat nakal, mudah-mudahan dia terima lah. Aku dah buat dulu tak senonoh dengan dia, mudah-mudahan dia ampunkan lah. Kita mengingin orang taubat. Padahal orang tu belum tentu nak maafkan kita. Satu-satunya pihak yang tak menunggu kita minta, dia tawarkan kat kita. Bertaubatlah kepada aku, nescaya aku akan menerima taubat. Dia yang tawarkan. Yang nyombong kita, kan terbalik. Kita sibuk nak mencari keredaan orang, sedangkan orang belum tentu nak menerima permohonan kemaafan kita. Tetapi Allah tidak. Kita sebelum berdosa, dia suruh bertaubat. Setelah berdosa, dia bagi lagi bertaubat. Dia suruh lagi. Dan dia menjanjikan taubat itu yang penting sebelum kita mati. Jadi lama dibagi peluang tu. Taubatlah, taubatlah, taubatlah. Dia suruh taubat. Jadi, Maha Suci Allah, subhanallah, begitu besar kurnia Allah kepada kita. Jadi bila kita menangguhkan taubat, kan sebahagian ahli tasawuf tu kan bertaubat daripada taubat yang semalam. Jadi mereka tu satu bertaubat dari dosa. Yang kedua bertaubat dari buruknya amalan. Amalan kita tak khusyuk, tu tingkat tinggi sikit. Nanti ada satu lagi tinggi, bertaubat daripada taubat yang semalam. Kenapa? Kerana difikir-fikir taubat yang semalam tu tak ikhlas. Taubat yang semalam tu main-main. Taubat yang semalam tu entah apa-apa dah. Taubat yang semalam tu tak cukup khusyuk. Taubat yang semalam tu belum cukup menangis. Jadi dia bertaubat kepada Allah daripada perbuatan taubatnya yang semalam. Itu yang lebih dahsyat lagi lah. Bukannya dia buat dosa pun. Maknanya bukanlah buat maksiat, bukan buat dosa. Dosa tak tahu di sisi Allah. Tapi bukan dia buat maksiat. Itu contohnya. Salah satu rukun taubat tadi, taubat kerana Allah kan? Kerana Allah. Majoriti macam lah, saya tak cakap orang lain, macam diri sendiri pun. Sebelum ni lebih kepada macam bila macam kawan-kawan yang kenal kita dulu akan menyebut sesuatu yang dulu tu, kita akan cakap, memang taubat lah, dah tua kot. Maknanya nawai tu lebih kepada sebab tua. Maknanya tak termasuk dalam rukun lagi Ustaz eh? Itu mungkin kita hanya berbahasa saja. Tapi kerana Allah atau tak kerana Allah itu hati kita.
Maknanya kena hati-hati lah. Selepas ni kena lebih berhati-hati. Macam saya kata lah, mungkin taubat yang semalam tu tak tahulah taubat yang macam mana kan. Tapi bila dah diperincikan dengan 3 rukun ni, maknanya kena perbaiki cara bertaubat tu. Tapi asasnya kalau kita buat taubat dalam level yang pertama tu pun sudah cukup baik, iaitu taubat dari segala dosa yang kita telah lakukan tu cukup bagus. Dan kalau kita sebut secara lisan, aku dah tua lah, taubat lah, tak buat lah lagi. Tapi mungkin secara lisan kerana dah tua. Tapi hakikatnya kita bertaubat dalam hati tu bukan kerana tua atau kerana muda, tapi kerana Allah, masih insya-Allah diterima oleh Allah. Walaupun lisan sebut kerana tua, tapi bukan mesti lisan kita sebut kerana Allah, kerana tua, kerana apa. Bukan, tapi hati kita. Faham. Yang Lagi satu, bukan nama taubat. Kalau dia nak bertaubat, tapi alasan dia masih belum mampu dan dia mengharapkan rahmat Allah. Dan dia minta orang yang judge. Maknanya dia masih berulang-ulang lakukan perkara dosa yang sama. Macam mana Ustaz? Cakap dengan dia, bertaubatlah daripada perangai rasa yang macam tu. Oh ya Allah, betul. Allah, terima kasih Ustaz. Bertaubatlah. Ustaz nak tanya Ustaz. Ustaz. Nak tanya Ustaz. Makwa ke suaranya? Makwa. Baik. Ni Ustaz, apa kawan saya tu kan, dia kena seher pemisah suami isteri lah kan, dia bergaduh, dia suami isteri kan. Habis tu dia ni tak itulah, jadi dia rasa macam dia tahulah dia ni kena seher ke apa semua kan. Habis dia ni Ustaz, dia buat sembahyang hajat, biar Allah SWT tunjukkan siapa yang menyihir itulah. Dia tak tahu kalau dia kata kalau tengok bomo ke apa semua, nanti bomo cakap ni kita tak tahu kan, yang tu Allah SWT je yang tahu kan. Habis tu dia bila lepas dia buat tu Ustaz, sekali terbalik pada orang tu Ustaz, orang tu pula dia bergaduh dengan orang, dengan apa semua, dia tak tahulah, dia berserah pada Allah SWT macam tu lah kan. Dia berserah, ya Allah ya Tuhan, kau tunjuklah apalah apa dia kata kan. Lepas tu habis tu dah bergaduh, dah apa semua, dah tu lah. Habis tu orangnya dah meninggal Ustaz. Dia kata macam mana aku nak minta ampun. Dia kata macam mana Ustaz dia nak minta ampun dengan orang yang tu. Tapi orang tu dah yang menyihirkan dia tu Ustaz. Tapi dia kata apa ni, jadi dia tengoklah orang tu bergaduh dengan orang apa semua kan, apa ni macam tak keruan lah tu kan. Dia pun tak tahu, dia mohon dengan Allah SWT lah minta tunjuk kan. Tapi tiba-tiba orang tu yalah dah macam tu. Habis tu orang tu dah meninggal. Macam mana aku nak minta ampun, minta maaf? Macam mana tu Ustaz? Boleh. Baik. Secara umum dapat dipaham ceritanya. Cuma secara khusus, apakah betul orang yang meninggal itu yang sebenarnya menyihir? Memang saya tak dapat nak menentukan atau yelah, menyatakan. dia sembahyang hajat Ustaz. Dia dah sembahyang hajat. Dia kata aku tak tahulah, dia asyik gaduh-gaduh je kata. Habis aku tak tahu siapa yang menyihirkan dia tak tahu. Dia minta tolong dengan mohon Allah SWT, ya Allah engkau tunjukkanlah aku siapa yang tu kan. Habis tu kata kalau tu engkau balikkanlah, macam baliklah kan orang yang menyihirkan dia tu. Habis tu tiba-tiba dia orang tu bergaduh. Memang orang tu ada permusuhan dengan dia lah. Ada permusuhan dengan dia, tapi dia tak tahu entah ya ke takkan orang tu nak buat kenapa. Jadi dia ni asyik bergaduh je laki bini ni. Bergaduh je. Macam mana dia kata tak tu, kata dia tak tahan lah dia macam ni kata dia kan. Habis tu itulah dia buat tu. Tu macam mana? Baik. Yang pertama tentang sembahyang hajat, okey. Yang kedua tentang orang yang telah meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga tentang orang yang merasa bersalah. Dia merasa bukan bersalah, dia rasa macam keadaan tu macam mana cara dia nak minta maaf. Jalannya ialah yang pertama, mohon ampun kepada Allah sekiranya prasangka yang ada dalam hatinya itu prasangka yang salah. Kerana kita macam mana nak membuktikan bahawa si A yang telah bergaduh suami isteri dan telah meninggal itu adalah orang yang benar-benar di sisi Allah, orangnya secara tepat yang telah melakukan sihir. Kalau ditanya oleh Allah besok di mahsyar, engkau buktikan kepada aku
bahawa si fulanah yang mati kerana bergaduh hari-hari itu adalah orang yang telah sihir, maka berat untuk dia menjawab apa bukti nak kata. Dia tak boleh kata kerana solat hajatku ya Allah. Solat hajatmu adalah urusan engkau kepada aku. Aku tanya bagaimana membuktikan si fulanah yang meninggal mensihirkan engkau. Dua benda berbeza. Dua benda berbeza, tak ada hubungannya. Tapi aku dah minta ya Allah agar engkau tunjukkan. Aku tunjukkan satu orang yang mati, yang aku matikan. Yang aku gaduhkan dia dengan suami dulu untuk menguji engkau. Sama ada engkau meletakkan prasangka dengan salah atau engkau masih lagi mencari jalan untuk mengetahui dengan benar ujian sihir yang datang. Jadi kalau di akhirat diketengahkan soalan yang seumpama itu untuk diri kita yang masih hidup, payah kita nak jawab. Saya bukan kata cerita tu benar atau palsu, saya tak tahu. Saya bukan kata dia betul atau salah, bukan. Saya hanya bagi cadangan jalan keluar. Saya hanya bagi cadangan jalan keluar. Yang pertama, tentang dia solat hajat. Ya Allah, mohon ditunjukkan siapakah orang yang menyihirkan aku. Berikanlah ya Allah pembalasan yang sebaik-baiknya, yang sesuai dengan apa yang engkau takdirkan dan hukumkan, sebagaimana kesalahan yang dia buat kerana aku dizalimi. Boleh. Tentang yang tu okey. Itu satu. Baik. Kemudian tiba-tiba dia terjumpa satu orang yang dia kenal. Berbalik pula dia bergaduh suami isteri. Apakah itu confirm Allah tunjukkan penyihir atau itu adalah Allah nak tunjukkan kepada dia macam mana pula kalau aku tunjukkan satu orang yang bergaduh, apakah engkau terus nak menghukum dia adalah orang yang sihir? Engkau pula aku akan uji. Macam mana dia nak jawab nanti susah. Jadi sabar dulu. Tentang solat hajat dia bagus. Tentang usaha dia merasa bersalah kepada orang telah meninggal itu sangat bagus. Dan cara jalan keluar untuk yang sekarang sebab ceritanya dah meninggal. Yang pertama, dia mohon kepada Allah agar Allah buangkan prasangka buruknya terhadap si fulanah yang telah meninggal. Satu. Yang kedua, dia mohon kepada Allah agar orang yang telah meninggal itu diberikan keampunan oleh Allah. Sama ada memang dia yang mensihir atau bukan dia yang mensihir. Ampunkan dosanya. Dua. Dan yang ketiga, kita mohon kepada Allah, siapapun yang berada mengenali kita atau tak kenal, mohon agar Allah lindungkan kita daripada terkena sihir. Tiga perkara asas yang dia kena buat. Satu untuk diri dia, dua untuk arwah, satu untuk tiga perlindungan. Tapi Ustaz, katalah betul dia sebenarnya arwah tu yang memang betul-betul dia disihir. Kalau betul-betul dia akan dihisap di sisi Allah. Yang saya bimbang kalau bukan dia. Macam mana kesian orang yang masih hidup ni, ketika hidup masih berprasangka, masa setelah meninggal dia nak meminta maaf pun dengan membawa prasangka betul lah orang tu sihir. Dia cuma menyesal, bukan menyesal bersangka buruk. Menyesal kerana dia anggap doa dia lah menyebabkan orang tu jadi gitu. Padahal mungkin dia jadi gitu bukan sebab doa itu. Sebab memang Allah nak jadikan dia mati dalam keadaan bergaduh, berbunuh ke apa tu, memang Allah nak uji saja. Tak tahu. Kita tak tahu. Oleh kerana kita tak tahulah, kita memang ada tuntutan untuk menjaga urusan diri kita. Mudah-mudahan gambaran itu mudah-mudahan sebab tapi keadaan sebenar wallahualam. Yelah Ustaz, nanti saya cakap dengan dia biar Bagus. Makwa bagi sokongan pada dia insya-Allah. Ustaz nak tanya sikit boleh Ustaz? Oh ya. Apa ni Ustaz pasal taubat tadi Ustaz kan? Taubat. Taubat tu macam ni. Kalau mesti ke taubat tu kita, katalah kita tengah duduk semayang habis semayang fardu ni, kita angkat tangan taubat tu dah kira boleh taubat ke Ustaz? Boleh. Kita kalau menyesalilah kita macam kita menyesali, kita bertaubat dengan rasa hati kita, menangis ke kita kalau tak payah sembahyang, taubat boleh ke diterima Ustaz? Boleh. Tiga ni mesti ada. Tanpa semayang sunat taubat pun diterima insya-Allah. Cuma yang bagus solat sunat taubat. Tapi kalau tidak, tiga ni ada, okey. Oh, maksudnya boleh Ustaz Boleh, tapi bukan tak payah solat sunat taubat. Hanya mengatakan taubat, syarat taubat sudah dipenuhi dengan adanya tiga perkara ini.
Jadi saya bimbang, saya bimbang gini, perkataan saya kadang-kadang orang tersilap kod. Dia kata Ustaz Alien cakap tak payah solat sunat taubat. Bukan tak payah solat sunat taubat, bukan. Dan bukan payah pun solat sunat taubat tu. Baik, cerita dia, taubat sudah pun mencukupi syaratnya, sudah mencukupi kriteria taubat itu dengan adanya 3 perkara ini sekalipun tanpa solat sunat taubat. Tapi solat sunat taubat tetap dituntut dan tetap baik, dan insya-Allah mudah-mudahan dia jadi asbab taubat kita lebih konsisten istiqamah. Terima kasih Ustaz. Sama. Jadi itulah cerita kita pada petang ini, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan tambahkan lagi maklumat dan juga pengetahuan semampu saya lah, semampu saya, mana yang saya mampu. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis, silakan. Masya-Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak. Hari ini pengertian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semoga kita memahami, mengerti dan masuk dalam hati kita. 3 rukun taubat seperti yang telah dijelaskan oleh Fadil Ustaz tadi, dan semoga pengakhiran hidup kita dengan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang dikasihi. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, meningkatnya iman kita, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Ustaz, sedikit ibahan kuliah untuk malam ni, kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran, 8 malam dengan fiqh, darah haid, nifas dan istihadah. Kuliah Isyak kita 9.15 malam, tahsin Al-Quran dan makhrajul huruf dengan Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman. Terima kasih kepada semua jemaah yang dikasihi yang sudi berinfak di tabung Gemenur Iman. Teruskan berinfak. Semoga dengan infak kita itu kuliah-kuliah di Gemenur Iman dapat diteruskan, dapat dijalankan. Hanya Allah saja yang membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua. Jazakumullah.